Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami akan membuat pembentangan mata pelajaran sosiologi dalam pendidikan EDUP 2102. Saya Muhammad Amirul Izzat bin Jamaluddin. Saya Muhammad Azharuddin bin Syahrul. Saya Muhammad Fadli bin Muhammad. Kami akan membuat pembentangan yang bertajuk Analisis Keperluan Sosial Budaya dan Implikasinya terhadap Pendidikan serta peranan guru sebagai ejen sosiologi di sekolah. Keperluan sosial budaya terhadap pendidikan. Pengenalan. Sosial budaya ialah amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat, lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Kenyataan ini dinyatakan oleh Dr. Muhammad Arsyad Haji Taib, mantan Profesor Madya UiTM. Manakala Karl Marx menyatakan terdapat 5 kelas sosial yang boleh dibezakan, iaitu golongan atasan, pertengahan atasan, pertengahan bawahan, pekerja dan golongan bawahan. Kepelbagaian sosial budaya dalam masyarakat majmuk di Malaysia akan memberi kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya dan secara khususnya kepada suasana pembelajaran. Keperluan kepelbagaian sosial budaya dalam pendidikan. Yang pertama, mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, sempurna dan optimal. Yang kedua, mencapai matlamat akademik dan tuntutan sosial murid. Yang ketiga, merapatkan jurang pendidikan antara kaum. Yang keempat, lebih menghargai kepelbagaian sosial budaya di kalangan pelajar. Yang terakhir, memupuk keterbukaan serta dapat membina hubungan interaksi antara pelbagai kaum dalam bilik darjah. Implikasi sosial budaya terhadap pendidikan. Yang pertama, terhadap murid. Implikasi sosial budaya yang positif terhadap muridnya pertamanya ialah memberi peluang mempelajari kepelbagaian budaya. Yang kedua, membentuk interaksi sosial yang baik. Yang ketiga, memperkembangkan bakat. Manakala implikasi sosial budaya terhadap pendidikan terhadap murid yang negatif, yang pertamanya ialah mempunyai masalah dalam kerja kumpulan. Yang kedua, masalah komunikasi dan bahasa. Yang ketiga, sukar mewujudkan persafahaman. Dan yang terakhir, wujud perasaan rendah diri dan tidak yakin pada diri sendiri. Cara mengatasi implikasi yang negatif terhadap murid. Yang pertama, guru mewujudkan interaksi yang baik dengan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, guru hendaklah mengambil daya usaha untuk menunjukkan kemesraan. Yang ketiga, guru hendaklah bersedia melayani murid-murid mengikut kebolehan dan sifat mereka yang berlainan. Yang keempat, memberi pendedahan murid-murid terhadap kepelbagaian sosial budaya. Yang kelima, mempelbagaikan kaedah pengajaran yang lebih menarik. Yang keenam, menggalakkan aktiviti yang melibatkan penglibatan sesama murid. Yang ketujuh, menghormati dan memahami keadaan sosial murid. Dan yang terakhir, guru hendaklah mengadakan suasana demokratik dalam kelas. Ini saya akan membentangkan implikasi sosial budaya terhadap guru. Kepelbagaian sosial budaya dalam sistem masyarakat majmuk di negara kita akan memberi kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya dan kepada suasana pembelajaran secara khasnya. Semua guru yang mengajar di dalam kelas harus menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan bersikap profesional. Guru tidak harus membezakan bangsa murid, tidak mengelompokkan murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja. Murid dari kaum dan jantina yang berlainan harus ditempatkan dalam satu kumpulan yang sama supaya peluang untuk berinteraksi terbuka luas. Sebagai seorang guru, guru digalakkan untuk mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid. Murid hendaklah dilayan sama rata tanpa mengira sama ada mereka dari kelas atasan ataupun bawahan, dan hendaklah tidak ada pinggiran ditunjukkan. Bagi seorang guru juga,
Guru harus bijak dalam mengendalikan kelas sosial murid, di mana akan wujudnya pergaulan bebas, tidak berkelompok, berinteraksi tanpa sekatan budaya dan masyarakat. Dengan cara ini, satu suasana pembelajaran yang interaktif akan terbentuk dan pembelajaran akan menjadi lebih menyeronok. Selain itu juga, implikasi kepelbagaian sosial budaya kepada guru adalah peranan dan layanan adil terhadap murid. Guru haruslah mengenali latar belakang pelajar, taraf sosial ekonomi, tempat tinggal, budaya, adat rasan, kepercayaan dan amalan. Ini kerana ia membolehkan guru memberi layanan yang lebih adil terhadap individu pelajar mengikut keperluan individu. Guru tidak seharusnya menggunakan maklumat latar belakang keluarga pelajar untuk mengesahkan generalisasi dan pelabelan yang telah dibuat. Apabila seorang guru memahami situasi pelajar, dapatlah guru tersebut merancang pembelajaran yang sesuai, memberi layanan yang adil terhadap pelajar daripada kelompok ini. Di samping itu juga, sebagai seorang guru haruslah membiasakan diri datang awal ke kuliah dan mempunyai amalan sentiasa menepati masa. Guru harus menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap pencapaian murid. Sebagai contoh, memulakan pengajaran dengan set induksi yang menarik dan aktiviti pembelajaran yang boleh menghilangkan rasa kebosanan atau melakukan tugasan yang berkaitan dengan isi-isi pengajaran tersebut. Guru juga tidak harus melengahkan waktu untuk memulakan pengajaran dan yang akan hanya menamatkan pengajaran pada minit-minit akhir tempoh pengajaran. Masa pengajaran hendaklah dimaksimumkan dengan aktiviti merangsangkan minda pelajar. Kata-kata motivasi dan penuh senyuman dan serta jenaka boleh diaplikasikan di dalam bilik darjah supaya suasana sentiasa ceria. Di samping teguran berupa nasihat dan bungkal lenteran harus diketengahkan juga. Selain itu juga, seorang guru yang efektif akan merancang aktiviti pembelajaran yang boleh disertai oleh semua murid tanpa mengira jantina. Isu yang mempunyai unsur bias kepada mana-mana jantina mesti dielakkan untuk memberi peluang yang sama kepada semua murid untuk menerokai aktiviti pembelajaran. Bagi murid yang kecenderungan jantina, menjadi tanggungjawab seorang guru untuk membentuk persepsi yang positif dalam kalangan murid supaya mereka tidak terus hidup dengan kecenderungan tersebut. Guru juga perlu mencatatkan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana membantu guru mencari peluang dan ruang bagi pengubah suai untuk mengemukakan pandangan dan cadangan bagi menyelesaikan beberapa masalah pembelajaran supaya pengajaran dan pembelajaran yang berikutnya dapat dilaksanakan secara lebih sempurna dan mempunyai penambahbaikan. Seorang guru yang berwibawa sentiasa memikir kaedah bagi mencapai pengurusan yang cemerlang. Fokus utama ialah mengetahui dan memahami bidang kerjaya, menghayati hasil kerjaya atau objektif kerja untuk jangka masa yang panjang dan jangka masa yang pendek. Kerja yang dilakukan lebih bersifat spesifik boleh diukur pencapaiannya, boleh dicapai dengan realistik dan bijak dalam pengurusan masa. Implikasi yang kedua adalah implikasi sosial budaya terhadap sekolah. Pada masa ini, terdapat pilihan jenis sekolah dalam sistem pendidikan di negara kita.
pada peringkat rendah terdapat sekolah kebahasaan, sekolah jenis kebahasaan Cina, sekolah jenis kebahasaan Tamil. Manakala pada peringkat menengah pula terdapat sekolah menengah kebahasaan harian, sekolah moden khas, sekolah berasrama penuh, sekolah menengah teknik dan sekolah menengah kebahasaan agama. Di peringkat menengah juga terdapat sekolah premium, iaitu sekolah yang mempunyai tradisi panjang seperti sekolah yang berusia 100 tahun atau lebih, dan sekolah di dalam persekitaran yang strategik serta mempunyai infrastruktur yang baik seperti sekolah yang berjiran dengan Putrajaya dan Cyberjaya. Di peringkat menengah juga turut tersenarai adalah Maktab Rendah Sains Mara, sekolah swasta dan sekolah antarabangsa. Di peringkat sekolah rendah terdapat 3 jenis, iaitu sekolah kebahasaan di mana bahasa pengantar utama adalah bahasa Melayu. Kedua, sekolah jenis kebahasaan Cina di mana sekolah tersebut menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar. Dan yang ketiga, sekolah jenis kebahasaan Tamil di mana sekolah tersebut menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Sekolah kebahasaan menggunakan kurikulum Melayu di mana guru-guru juga adalah di kalangan kaum Melayu. Manakala sekolah jenis kebahasaan Cina, kurikulum buku teks diimport daripada negara Cina dan guru-guru juga dari kalangan bangsa Cina. Begitu juga sekolah jenis kebahasaan Tamil, guru dan buku teks kurikulum diimport daripada negara India. Manakala di peringkat sekolah menengah pula terdapat sekolah berasrama penuh atau dikenali sebagai SBP yang memberi peluang kepada murid yang cemerlang khususnya dari kawasan luar bandar untuk mendapat pendidikan yang terbaik supaya mereka terus berjaya dalam bidang akademik, kurikulum dan sosial. Setiap sekolah berasrama penuh mempunyai bidang yang keistimewaannya seperti permainan rugby di Kolej-Kolej Melayu sebagai contoh, di Kolej Melayu Kuala Kangsar dan sebagainya. Manakala di sekolah menengah teknik memberi peluang kepada pelajar untuk belajar dan memberi ruang kepada mereka yang cenderung dalam bidang teknikal dan vocational. Matlamat utama penubuhan sekolah teknik adalah untuk menyediakan tenaga kerja mahir dan separuh mahir yang mencukupi untuk negara kita. Sekolah menengah teknik menawarkan bidang vocational seperti ekonomi rumah tangga, pertanian, ketukanan elektrik, mekanikal dan awan. Manakala dalam bidang teknikal termasuklah kejuruteraan elektrik, mekanikal dan awan. Sekolah menengah teknik yang cemerlang termasuklah Sekolah Menengah Teknik Datuk Undan Haji Mat Sarip, iaitu menawarkan ekonomi rumah tangga. Selain itu, Sekolah Menengah Teknik Cenor yang menawarkan bidang pertanian, Sekolah Menengah Teknik Seri Manjung yang menawarkan bidang ketukanan elektrik, dan Sekolah Menengah Teknik Muazzam Shah yang menawarkan dalam bidang ketukanan awam. Sekolah Menengah Agama atau dikenali sebagai SMKA menawarkan dan menyediakan program pendidikan Islam kepada murid. Ia memupuk potensi murid dari segi minat, kreativiti, sahsiah dan kepimpinan serta menyediakan peluang melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang ilmu sama ada di dalam ataupun di luar negara. Di antara yang membanggakan ialah SMKA Mahat Hamidiyah Kajan, Selangor. Ini adalah komitmen Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menerapkan nilai-nilai kerohanian dan kepercayaan kepada agama dalam diri murid-murid. Sekolah premium ialah sekolah yang mempunyai unsur sejarah dan tradisi yang kukuh serta memberi sumbangan yang banyak kepada negara sejak penubuhannya. Sekolah ini mempunyai seni bina yang bersejarah yang akan memperkayakan khazanah warisan negara. Sekolah ini menjadi lamban
dan kebanggaan negara kerana kecemerlangannya. Sekolah ini melahirkan tokoh-tokoh negara dan korporat seperti Victoria Institution Kuala Lumpur. Sebagai contoh sekolah yang terdapat di negara kita adalah Sekolah Zainab di Kelantan, Maktab Sultan Ismail di Kelantan dan Sekolah Menengah S. John Kuala Lumpur. Sekolah yang menjangkau 100 tahun ialah sekolah yang dibina sebelum tahun 1905. Sekolah ini mempunyai ciri-ciri tinggalan sejarah dan sebahagiannya ialah sekolah-sekolah premium. Di antara sekolah-sekolah yang tersenarai adalah Penang Free School yang terletak di Pulau Pinang, Sekolah Tinggi Melaka yang terletak di Negeri Melaka, Sekolah Menengah Lelaki Methodist yang terletak di Kuala Lumpur dan lain-lainnya. Seterusnya, sekolah model khas, contoh SMK Meru model khas, di mana sekolah ini menggabungkan murid sekolah rendah pada peringkat tahap 2 dan murid sekolah menengah di bawah satu bumbung. Ia merupakan konsep baru dan menyediakan kemudahan fizikal yang kondusif bagi murid yang berpotensi di kawasan luar bandar seperti Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford, Kuala Lipis, Pahang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jenun, Kedah. Kepelbagaian sosial budaya juga telah wujud di dalam sekolah yang terdiri daripada pelbagai bangsa seperti Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil. Oleh itu, Kementerian Pelajaran telah berusaha untuk mengatasi masalah kepelbagaian sosial budaya melalui aktiviti yang dijalankan di sekolah. Program integrasi untuk perpaduan adalah salah satu daripada usaha Kementerian Pelajaran untuk memupuk perpaduan dalam kalangan kaum murid tanpa mengira kaum. Sekolah warisan. Sekolah warisan merupakan sekolah yang ditubuhkan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid di sekolah. Sekolah ini adalah antara sekolah-sekolah yang dahulunya terasing antara satu sama lain, kini disatukan di bawah satu bumbung. Apabila anak-anak orang Melayu, Cina dan kaum lain dapat berinteraksi sejak peringkat awal persekolahan, sudah tentu akan lahir satu generasi demi satu generasi di Malaysia yang bersifat pelbagai budaya yang menekankan semangat perpaduan dan integrasi antara kaum sejak kecil, iaitu di bangku sekolah rendah akan lebih memudah kerana mereka ini masih kanak-kanak yang boleh dilentur dan dipupuk. Saya Muhammad Fadli bin Muhammad akan menjelaskan implikasi sosial budaya terhadap kurikulum tersirat. Apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum tersirat? Iaitu merujuk kepada norma, nilai dan kepercayaan yang disebarkan melalui pendidikan formal dan interaksi sosial di sekolah. Amalan, prosedur, peraturan, pertalian dan struktur di sekolah ini sebagai contoh: struktur sosial bilik darjah, cara guru mengurus kuasa, peraturan berkaitan hubungan guru dan murid, penggunaan bahasa oleh guru, buku teks, binaan bilik darjah, amalan disiplin, jadual waktu serta sistem pemantauan. Ini hanyalah sebahagian contoh yang melibatkan kurikulum tersirat. Jenis kurikulum tersirat dan implikasinya pada sosial budaya. Jenis pengalaman yang diperoleh oleh setiap pelajar sangat-sangat bergantung kepada ciri-ciri moral dan ideologi guru itu sendiri, walaupun ini mungkin berlaku secara tidak sedar. Kurikulum tersirat bukan sahaja diperoleh daripada guru, tetapi juga melalui interaksi dengan rakan sedarjah yang pelbagai kaum dan peringkat. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari kalangan laki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu pelbagai kaum kabilah, tujuannya untuk saling berkenalan dan juga saling berkomunikasi. Seterusnya, kurikulum tersirat juga boleh diaplikasikan melalui aktiviti persatuan, kegiatan panitia dan aktiviti co-kurikulum seperti penubuhan kelab rukun negara.
Melalui kurikulum tersirat, Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa berusaha membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima budaya antara kaum. Ini adalah ringkasan ataupun beberapa implikasi sosial budaya terhadap pendidikan. Yang pertama, murid, iaitu gaya belajar dan berfikir. Gaya belajar dan berfikir ini boleh mempengaruhi sosiologi mereka di dalam bilik darjah. Yang kedua, kaum etnik. Kaum etnik yang pelbagai di Malaysia ini juga boleh mempengaruhi implikasi sosial budaya di dalam sekolah. Seterusnya, bahasa dan komunikasi, penempatan dan kelas, dan gender ataupun jantina, lelaki maupun perempuan. Guru, pengurusan hubungan di antara guru dan murid, layanan adil di kalangan pelajar akan memainkan peranan penting bagi mengharmonikan sosial budaya di dalam bilik darjah. Pembelajaran dan juga kooperatif, pemilihan sumber, jangkaan guru terhadap pelajar, juga bahasa standard yang digunakan. Melalui sekolah juga, implikasi sosial boleh berlaku, seperti mana jenis sekolah. Kerana kita ketahui sedia maklum, sekolah di Malaysia ini mempunyai pelbagai jenis dan peringkat. Bertujuannya untuk meraihkan sosial budaya di dalam Malaysia ini. Yang kedua, kepimpinan sekolah serta lokaliti sekolah. Dan yang terakhir, kurikulum tersirat sebagaimana saya telah jelaskan tadi, iaitu struktur organisasi sekolah, budaya sekolah dan konflik nilai. Saya akan menjelaskan peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah pula. Menurut Reynolds 2001, guru dapat menyedarkan pelajar tentang kepentingan nilai, sikap dan budaya antara kaum supaya mereka dapat mengatasi pelbagai isu perkauman yang mungkin akan berlaku pada masa hadapan. Ini bermakna guru sebagai ejen yang sangat penting untuk memastikan sosiologi di sekolah akan berhasil. Yang kedua, antara peranan guru sebagai ejen sosialisasi pendidikan di sekolah. Yang pertama, menghormati kepercayaan dan amalan agama yang dianuti oleh setiap pelajar dalam bilik darjah dalam meningkatkan proses pembentukan kendiri. Kedua, guru mestilah berperanan menggunakan bahasa standard dalam pertuturan. Yang ketiga, guru juga perlu merancang aktiviti PDPC yang berkesan bagi memupuk semangat perpaduan kaum. Guru juga perlu membentuk persekitaran bilik darjah yang kondusif dan mesra budaya. Dan yang kelima, guru perlu menggunakan pendekatan kasih sayang dalam komunikasi dengan murid. Sebagai contoh, guru akan menegur kesalahan murid-muridnya dengan cara berhemah, tidak kira daripada mana-mana kaum. Berikut merupakan contoh peranan guru meraihkan sosio budaya di dalam kelas. Ini hanyalah sebahagian contoh yang dapat saya sebutkan di sini. Yang pertama, guru memahami budaya pelajar itu sendiri. Sebagai contoh, guru menerima jemputan jamuan makan rumah pelajar dan mengalami serta menerokai cara hidup pelajar tersebut. Yang kedua, guru juga mesti pandai mewujudkan peluang. Sebagai contoh, guru wujudkan pakatan dalam program sekolah anak angkat di mana pelajar boleh berkomunikasi melalui pelbagai media massa pada hari ini. Yang ketiga, guru juga boleh menggunakan dan menambah baik bahan kurikulum. Sebagai contoh, guru mengajar tajuk pakaian tradisional, adat istiadat pelbagai kaum. Guru juga boleh menunjukkan gambar pakaian tradisional tersebut kepada pelbagai kaum. Dan yang keempat, guru mengumpul maklumat dan mewujudkan perkongsian. Ini penting kerana seorang guru perlu memiliki kemahiran yang tinggi bagi memberi pengetahuan kepada anak-anak muridnya. Sebagai contoh, guru menggalakkan perbincangan sesama murid di dalam pengajaran dalam mata pelajaran yang sesuai. Kesimpulan,
Antara kesimpulan yang boleh disimpulkan yang pertamanya ialah interaksi sosial yang baik apabila berlaku di sekolah akan menyebabkan suasana pembelajaran kondusif dan harmoni antara kaum. Yang kedua, institusi pendidikan seperti sekolah memainkan peranan yang penting dalam membentuk personaliti, kemahiran dan pengetahuan, belajar mengenai sosio-budaya dan saling memahami nilai budaya. Yang terakhir, guru merupakan ejen sosiologi penting dalam memberi kefahaman dan kesedaran tentang kepentingan nilai, sikap dan pelbagai budaya antara kaum bagi mengelakkan isu perkauman berlaku. Kami berharap daripada pembentangan ini dapat memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mengakhiri pembentangan ini. Assalamualaikum.